Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua murid-murid cikgu. Okey, baik. So setelah kita bercuti selama seminggu, cuti hari raya, so hari ini kita akan mulakan kelas balik. Okey. Aku tahu ramai yang tak puas cuti yang sebab cuti raya pun seminggu kan, tak rasa. So kita doakan tahun depan kita cuti raya 2 minggu. Okey. Baik, untuk hari ini cikgu akan mengajar kertas 2 bahagian B iaitu soalan pemahaman. Okey, soalan pemahaman ni kita belum buat lagi. So hari ni kita akan buat Okey. Dekat buku mana cikgu? Alright. Okey, ini buku yang cikgu tulis tau. Modul pemahaman. Benda. Tapi bukan cikgu tulis seorang-seorang, cikgu tulis ramai-ramai. Dalam buku latihan. Okey. Okay, kalau siapa yang berminat nak beli buku, boleh kontak cikgu buku rujukan. So boleh save nombor ni. 018-220-6364. Sebab ramai yang tanya. Okay, so save nombor ni. Kontak cikgu kalau nak beli buku. Cikgu ada buku PT3 dan juga SPM. PSA pun ada. Terbitan Crafty Prop. Memang kamu tak akan jumpa dekat mana-mana kedai. Sebab ni syarikat underground. Okey. Baik. Untuk soalan pemahaman ni soalan tu dekat bahagian B. Okey. Bahagian A tu kita dah settle semua. Bahagian A tu tentang tata bahasa, penyuntingan, apa lagi? Alih bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard dan akhir sekali peribahasa. Okay, peribahasa tu kita belum buat lagi lah. Nanti cikgu akan sentuh kemudian. Okay, untuk bahagian B ialah soalan pemahaman. Pemahaman ni macam mana? Ni dia. Dia bagi bahan satu. Nampak? Bahan satu. Kemudian dia ada bahan 2. Nampak? Bahan 1 ini namanya pemahaman umum. Pemahaman umum. Pemahaman umum ni macam mana? Tentang isu-isu semasa ataupun menyentuh tentang tema yang terdapat dalam buku teks kan. Buku teks kita ada berapa tema? 14 kan? Ke 16 tema. So tema dalam buku teks tu pelancongan ke, pendidikan, kerjaya, kesastraan, bahasa, itu semua yang akan ditanya dalam pemahaman umum ni. Okay, so pemahaman umum ni macam mana? Bahan satu dia akan bagi, contoh kat sini dia bagi apa ni? Dia bagi macam artikel lah. Dia bagi artikel. Bukan artikel, sorry. Dia bagi petikan akhbar, nampak? Petikan akhbar. Kemudian bahan 2 pula, dia bagi apa ni? Dia ambil daripada Dewan Siswa. Dewan Siswa ni ialah majalah. Majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Ini artikel lah.
Kan? Lepas tu kamu kena membaca kedua-dua bahan, dah faham, kemudian kamu perlu menjawab 4 soalan. Okey ya. Dengar terutama yang form 4 ni. Form 5 tak apa, dah faham. Ada 4 soalan ya. Soalan pertama ni dia bertanya tentang maksud. Maksud rangkai kata, maksud perkataan. Dekat mana? Perkataan tu ada dalam bahan. Contoh memperkasakan individu dekat bahan mana ni? Bahan 1. Nampak? Okey. So dia punya pattern soalan memang macam tu. Soalan 1 tentang maksud rangkai kata. Soalan 2, dia nak jawapan tu dalam bahan. Sama ada bahan 1 ataupun bahan 2. Okay. Soalan dia macam-macam. Mungkin dia nak tanya persamaan, perbezaan, ataupun dia nak apa yang terkandung dalam kedua-dua bahan. Contohnya, dengan berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, nyatakan langkah-langkah untuk memupuk amalan menabung dan berjimat cermat. Yang ni jawapannya, dia nak kamu ambil dekat bahan 1 dan bahan 2. Bahan 1 tadi apa dia? Petikan akhbar. Bahan 2, artikel. So jawapan mesti kita ambil dekat dalam bahan. Janganlah pula kamu reka jawapan sendiri. Jangan. Sebab dia kata dengan berdasarkan bahan 1 dan bahan 2. Okey. Soalan 3 pula. Soalan 3 ni soalan kebat. Soalan 3 dan soalan 4 ialah kebat. Kebat tu apa dia? Kemahiran berfikir aras tinggi. So kamu kena huraikan pendapat sendiri. Contoh. Okey, kat sini dia bagi satu bahan rangsangan lah. Kan? Kemudian dia bagi soalan. Pada pendapat anda, apakah sebab-sebab? Maknanya kita kena huraikan kita punya pendapat sendiri. Okey, yang keempat pun sama. Dia bagi macam penyelesaian masalah ataupun dia bagi situasi, nampak ni. Kemudian dia akan kemukakan soalan lah. Bukan langkah-langkah. Maknanya kita kena bayangkan kita ni sebagai pemimpin. Tak apa, itu cikgu terangkan secara sepintas lalu saja. Okey, so cikgu ulang balik. Soalan 1 tentang maksud rangkai kata. Soalan 2, jawapan dalam bahan. Bahan 1 dan bahan 2. Soalan 3 dan soalan 4. Soalan kebat. Faham Kalau faham, cikgu akan mulakan dulu dengan pemahaman umum. Okay, like this lah. Macam ni mau belajar weh. Okey, baik. So, cikgu nak seorang wakil untuk baca bahan 1. Beluga. Okey, siapa yang buka mic tu boleh tutup tak? Saya. Okey, bagus. Siapa nama? Saya. Hidayah. Bagus, Hidayah. Okey, Hidayah boleh baca bahan 1. Kuala Lumpur, usaha untuk meningkatkan literasi kewangan ialah perkara utama untuk memperkasakan individu dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan demi mempertingkatkan kesejahteraan kewangan seseorang. Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTN, Ahmad Dasuki Abdul Majid berkata keputusan mengenai pengurusan kewangan yang dibuat pada setiap hari ternyata akan memberikan kesan berbekalan kepada ketenangan juga kesejahteraan masa hadapan. Peranan ibu bapa untuk menyemai budaya dan tabiat menabung dalam diri anak-anak amat penting.
amalan menabung boleh dimulakan seawal usia satu hari anak walaupun jumlah yang disimpan sedikit. Selaras dengan tema Hari Tabungan Sedunia tahun 2021 iaitu Hold on to your financial future. Amalan menabung dan budaya berjimat cermat ialah elemen penting untuk menentukan dan menjamin masa depan setiap individu. Ahmad Dazuki berkata, antara pendekatan terbaik untuk membudayakan sikap menabung ialah kita perlu mengadakan berbagai inovasi Betul lah seperti cerita ni, rating dia tinggi. program dan aktiviti yang Cerita ni. terarah kepada tujuan agar dapat dijadikan amalan dalam kehidupan rakyat negara ini. Okey, terima kasih Nurul Hidayah. Hidayah dari mana? Dari mana Hidayah? Dari Selangor. Selangor. Sekolah apa? Dua company. Yang pertama Wit Studio. Siapa yang buka mic ni? Off mic. Global Work ni dia ada cerita Horimia. Sudah Rohingya pula. Okey, Hidayah daripada sekolah mana? Dari Tafiz. Hafiz. Ya, cikgu. Oh, bagus. Okey, baik. Okey, jadi bahan satu ni merupakan petikan akhbar. Dia cerita tentang apa ni? Tentang amalan menabung. Okey. Okey, apa yang kita faham tentang perangan pertama ni? Apa dia? Tak faham. Tak faham? Okey. Okey, dia bagi tahu tentang cara kita untuk Menabung. menabung ataupun macam mana dia kemahiran menabung yang baik. Okay, sebagai contoh, lihat perangan kedua, maknanya ibu bapa kena mainkan peranan. Maknanya waktu anak tu masih kecil, kan, contohlah kan, zaman sekarang ni kan, baru sekarang ni baru raya kan. So kalau ada anak kecil tu mesti banyak dapat duit raya. Kan, contoh macam anak Nelofa tu kan, baru dapat 14,000. So apa yang dia buat dengan duit tu? Simpan. Simpan. Kita maknanya waktu kecil tu kita boleh buat simpan dalam tabung kita ada SPN kan. So boleh buka account SPN tu, simpan duit kat situ. Kan? So sejak kecil dah boleh menabung. So menabung ni tak kira peringkat umur. Bukan alasan untuk kita ni tak menabung Okay. So petikan akhbar ni tentang amalan menabung. Okay, baik. So kita lihat pula perenggan kedua. Perenggan kedua pula, bahan yang kedua. Okay, siapa nak baca bahan kedua? Saya. Okay, Erlina Syamini. Okay, boleh baca? Amalan menabung merupakan satu tindakan proaktif yang memberikan kesedaran kepada seseorang untuk membuat persediaan bagi menjamin masa hadapan yang cerah. Kini amalan menyimpan tabungan di bank dan skim pelaburan yang menjanjikan dividen yang tinggi merupakan inisiatif yang efektif bagi memastikan wang tabungan terjaga, bahkan disimpan dengan selamatnya. Walaupun terdapat pelbagai kekangan untuk seseorang murid berjimat dan menabung, masih ada ruang untuk mereka meneliti keadaan kewangan mereka. Antara cara untuk berjimat agar dapat menabung termasuklah menggunakan kad khas untuk murid-murid ketika membeli barang-barang keperluan persekolahan. Hal ini dikatakan demikian kerana kedai buku dan alat tulis memberikan potongan istimewa untuk murid
yang menggunakan kad tersebut semasa membuat pembelian. Selain itu, kita juga dapat menjimatkan penggunaan wang dengan memanfaatkan bahan-bahan rujukan yang terdapat di dalam perpustakaan atau meminjam buku-buku tersebut daripada saudara mara atau rakan yang telah tamat persekolahan. Melalui cara ini, kita dapat membantu ibu bapa dari aspek perbelanjaan persekolahan. Okey, terima kasih Adina. Adina sekolah mana Adina? Tafiz. Oh, Tafiz juga. Sama sekolah dengan Hidayah ke? Tak. Oh, baik. Ramai juga ustazah kat sini Okey, baik. Oh, bahan 2 pula, dia tema yang sama. So itulah dia soalan pemahaman umum. Maknanya bahan 1 dan bahan 2 tema sama. Tema tu apa dia? Tajuk yang sama, topik yang sama Okey, bahan 2 pula apa yang dia bagi tahu? Amalan menabung ni satu tindakan yang proaktif. Maknanya satu tindakan yang baik, yang berkesan lah. Sebab amalan menabung ni boleh memberikan kesedaran kepada seseorang untuk menjamin masa depan yang cerah. Okey, lagi satu, maknanya kalau kita nak menabung ni kita boleh simpan dekat bank. Simpan kat bank. Kenapa kita boleh simpan kat bank? Kena simpan kat bank sebab bila kita simpan kat bank kita akan dapat dividen. Dividen setiap tahun. Kalau berbanding kalau kita simpan duit tu dekat rumah, duit tu banyak tu je, dia takkan naik. So kalau kita simpan duit dekat bank, maknanya contohlah kita buat pelaburan, kita letak dekat ASB ataupun letak kat tabungan haji, so duit tu akan naik sebab dapat dividen. Dividen tahunan namanya. Okey. Lagi satu, kalau kita simpan dekat bank, duit tu lebih selamat lah kan. Berbanding kalau kita simpan dekat rumah. Kalau kena rompak, habis, licin semua. Okey. Lihat pula perenggan yang kedua. Antara cara untuk berjimat cermat ialah dapat menabung masalah menggunakan kad khas untuk murid-murid ketika membeli barang-barang keperluan persekolahan. Maknanya bila kita gunakan kad tu, murid akan dapat potongan istimewa ketika menggunakan untuk membeli buku. Okey, itu saja yang poin yang penting, lain tak ada apa-apa Okey. Sekarang bila dah faham kedua-dua bahan ni, barulah kita boleh menjawab soalan. Okey, saya lupa nak tanya. Ada tak perkataan yang tak faham kat sini? Contoh, inisiatif. Apakah maksud inisiatif? Cara lain, jalan lain. Betul, inisiatif itu cara lain ataupun usaha lain. Efektif? Yang berkesan. Ya, efektif itu yang berkesan. Macam saya kata, busy Mahaban. Siapa Mahaban ni? Okey, ada lagi yang tak faham? Ada Okey. Kekangan ni ialah halangan. Okey, baik. So kita boleh jawab. Okey, cikgu akan buka Padlet macam biasa. Kekangan tu halangan Bertisha. Kekangan tu halangan ataupun cabaran. Soalan pemahaman ni sangat senang kelas. Sangat senang. Boleh skor. InsyaAllah cikgu.
je dah phone? Okay, semua dah boleh akses Padlet. Okay. Okay, sekarang kita lihat dahulu soalan yang pertama. Okay. Soalan pertama, berikan maksud rangkai kata memperkasakan individu. Okey. Cara nak jawab soalan ini, kita kena salin kepala soalan ataupun frasa dia. Macam mana? Okey, cikgu tunjuk. Oi, cepat jawab. Okey, macam ni Okey. Maksud rangkai kata memperkasakan individu ialah apa dia? Tak boleh kamu tulis jawapan. Mesti kita kena ada kepala soalan tu. Rasa dia. So kalau kamu tak ada kepala soalan tu, tak akan tolak markah bahasa. Okey. So tengok balik petikan tadi. Okey, memperkasakan individu tu dekat bahan yang pertama. Petikan akhbar ni. Usaha untuk meningkatkan literasi kewangan ialah perkara utama untuk memperkasakan individu dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan demi meningkatkan kesejahteraan kewangan seseorang. Apakah maksud rangkai kata memperkasakan individu? Okey, cara kita nak terjemahkan maksud ni, kita kena tulis maksud setiap perkataan. Memperkasakan tu apa dia? Individu tu apa dia? So jawapan kamu nanti ada satu frasa lah ataupun ada dua perkataan. Okey, okey, yang respon boleh tulis nama Yang respon tulis nama sekali ya. Letak nama sendiri, jangan letak nama lain pula. Okey, maksud rangkai kata memperkasakan individu ialah menjadi hebat. Menjadi hebat. Okey, Vaishnav. Hampir tepat. Tapi apakah pula maksud individu? Memperkasakan dah ada kan? Apa pula maksud individu? Seorang yang berkuasa. Push. Macam apa? Macam Dr. Strange. Seorang yang berkuasa. Jaden, terima kasih sebab kamu berani mencuba. Tapi cuba lagi. Kurang tepat, Jaden. Diri cikgu. Okey, Vaishnav betulkan dekat skema jawab dekat ruangan jawapan kamu. Adam, menguatkan seseorang. Isha, menguatkan unit terkecil dalam masyarakat.
Okay, siapa yang bagi tahu menguatkan ilmu seorang ni? Tulis nama. Razi, okey. Kartik, memimpin untuk menjadi hebat. Okey, Isha boleh betulkan dekat ruangan jawapan. Hidayah, menjadikan seorang itu hebat. Aina Safia, seseorang yang hebat. Okey, ramai yang bagi jawapan hampir tepat. Cuma cara susunan frasa tu kurang tepat. Okey, Natasha. Natasha, sekarang ni semua tengah jawab soalan satu. Soalan satu tu dia nak tanya apa? Maksud rangkai kata. Ini dia. Berikan maksud rangkai kata memperkasakan individu. So, perkataan rangkai kata memperkasakan individu tu ada dekat bahan satu ni. Memperkasakan individu. Okey, maksud dia kamu kena relate dengan ayat ni. Apa dia kata? Usaha untuk meningkatkan literasi kewangan ialah perkara utama untuk memperkasakan individu dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan demi mempertingkatkan kesejahteraan kewangan seorang. Maknanya frasa memperkasakan individu tu kena relate dengan situasi dalam teks. Okey, baik. So, cikgu boleh semak. Okey, baik. So, antara jawapan ni yang cikgu nampak betul ada seorang. Seorang saja. Adam. Maksud rangkai kata memperkasakan individu adalah menguatkan seseorang. Okey. Bukan adalah, ialah. Ialah menguatkan seseorang. Okay. Maknanya memperkasakan tu menguatkan. Individu ialah seseorang ataupun diri. Itu maksud memperkasakan individu. Nampak?
Edina, mengukuhkan pengetahuan masyarakat. Kenapa salah? Sebab masyarakat tu bukanlah seorang. Masyarakat pula. Maksud cikgu, individu tu individu, peribadi. Individu bukanlah masyarakat. Baik cikgu. Okey. Seterusnya ada lagi tak? Menjadikan seorang itu hebat. Okey, sebab kalau kita nak bagi maksud ni, kita kena, kalau dia bagi 2 perkataan, so maksud kita pun ada 2 perkataan juga macam tu. Menyokong seorang tu kurang tepat. Ya, ataupun satu lagi jawapan ialah, okey, cikgu nampak tadi ada perkataan hebat. Contoh cikgu ambil Aljabar Hidayah. Menjadikan seorang itu hebat. Okey, hampir tepat. Okey, yang betul ialah menghebatkan. Menghebatkan seseorang. Nampak? Nampak relate Memperkasakan, menghebatkan individu, seseorang. Okey, faham? So tu cara kita nak jawab soalan maksud ni. Okey, so cikgu ambil jawapan Hidayah dengan jawapan Adam. Okey, baik. Sekarang kita lihat pula soalan yang kedua. Cikgu bukan ialah kata nama dan kata sendi nama. Ya betul. Sebenarnya selepas adalah okey. Selepas ialah frasa nama. Selepas adalah ialah kata tugas. Maka tugas tu ialah kata sendi. Tapi dalam situasi ini kita boleh gunakan ialah. Sebab frasa itu dia berfungsi sebagai frasa nama. Faham? Dia berfungsi sebagai frasa nama. Menguatkan seorang, menghebatkan seorang tu berfungsi sebagai frasa nama. Okey. So tengok soalan yang kedua. Okey, masa tak banyak kejap je pukul 9. Okey, soalan kedua, dengan berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, nyatakan langkah-langkah untuk memupuk amalan menabung dan berjimat cermat. Okey, ini jawapan kamu kena cari dekat bahan 1 dan bahan 2. Okey, cara jawab senang saja. Kita kena pastikan kita kena ada frasa ataupun kepala soalan. Okay, macam mana nak jawab? Okey, sekejap. Jangan tak lagi tengok cikgu cara jawab. Okey, ini soalan 2. Okey, salin balik dia punya frasa. Langkah-langkah untuk memupuk amalan menabung dan berjimat cermat ialah macam tu. Langkah-langkah untuk memupuk amalan menabung dan berjimat cermat. Cikgu, Ya saya. memupuk tu ada M ke? Dah saya betulkan dah. Memupuk. Okey, ini kepala soalan dia ataupun frasa soalan dia. So pastikan kamu cari jawapan dia dekat kedua-dua bahan. Bahan 1 pun nak isi, bahan 2 pun nak isi. Okey. Cuba cari okey. Kita tengok markah juga. Okey, markah dia ada 3 kan? Okey, kalau markah 3, bahan 1 cari 1 jawapan, bahan 2 cari 1 jawapan. Okey, lagi satu markah tu apa dia? Markah bahasa. Ingat. Kalau 3 markah,
2 jawapan. Kalau 4 markah, 3 jawapan. Macam tu Itu namanya skema pemakahan yang ditetapkan oleh lembaga peperiksaan. Markah bahasa macam mana cikgu? Okey, markah bahasa tu cara kamu nak gunakan bahasa lah. Mungkin dia punya kata kerja, maknanya cara kamu menjawab soalan. Oh, okay. Okay, so cikgu akan paparkan. Cikgu sebutkan screen je. So what is the name of the Malaysian flag? Okay, Andi, how many states are in Malaysia? Okay, nampak tak? Aku tak nampak. What is the longest river in Malaysia? Okay, since you like hiking, what's the tallest mountain in Malaysia? Okey, untuk bahan satu tu kamu tengok perangan kedua dan ketiga saja. Okey. Bahan satu tengok perangan dua dan tiga. Bahan dua ni tengok perangan satu dan perangan dua. Siapa yang buka mic tu boleh off tak? Admin fast chat boleh tak tolong off mic student yang buka. Ada air. Okey, dah tenang dah. Natasha boleh nampak Natasha? Okey, belum ada yang jawab. Okey, sekarang ni kamu kena cari apa dia langkah-langkah untuk memupuk amalan menabung dan berjimat cermat dekat bahan satu dan bahan dua. Senang saja. Dah jumpa dah bahan satu, cikgu dah nampak dah isi dia. Peranan siapa tu. Okey, bahan dua pula kat mana?
Bahan 2 tu cuba nampak dekat perangan kedua. Awal-awal dah bagi tahu tak apa cara dia. Zoom sikit lagi. Kalau cikgu zoom ni tak nampak dah. Bahan 1 dan bahan 2 ni. Okay, Natasha cuba ambil gambar. Natasha zoom kat phone. Oh, buka mic tu ah. Okey, dah ha? Okey. Langkah-langkah untuk memupuk amalan menabung adalah murid-murid galakkan. Okey, Kartik. Alamak, mana Kartik? Aduh, hilang. Okey, Kartik betul, tapi Kartik hanya jawab dekat bahan 2 saja. Okey, bahan 1 Kartik tak ambil. Okey, Amir. Langkah-langkah untuk memupuk amalan menabung dan berjimat cermat ialah murid-murid. Okey. Tengok Amir punya. Ialah murid-murid menggunakan kad khas untuk ketika murid-murid menggunakan kad khas ketika membeli barang-barang keperluan persekolahan. Selain itu, kita perlu mengadakan pelbagai inovasi seperti pelaksanaan program dan aktiviti yang terarah kepada tabungan. Okey. Okey, Amir dah betul. Okey, seterusnya Izian. Langkah-langkah memupuk. Okey. Bapa perlu menyemai budaya dan tabiat menabung dalam diri anak-anak dan ya, betul
So Izan pun jawapan betul. Usaha ibu bapa tu ialah bahan satu, kemudian kad khas tu ialah bahan dua. Okey, seterusnya ada lagi. Cuma Kartik saja, Kartik cikgu merahkan. Kartik hanya bagi jawapan dekat bahan dua saja, bahan satu tak ada. Sebab itulah format baru ni dia buat dua bahan sebab dia nak pastikan murid tu faham. Faham kedua bahan. Okey. Aina Safia. Ialah ini ada kesalahan bahasa. So kalau jawapan betul tapi bahasa salah tu akan tolak 1 markah. Ialah okey, lepas ialah kita kena ada frasa nama. Siapa yang kena buat inovasi ni? Tengok balik bahan tadi. Kita perlu mengadakan pelbagai inovasi. Kita tertinggal kata ganti nama diri ialah kita perlu mengadakan inovasi seperti pelaksanaan program dan aktiviti yang terarah kepada tabungan dan menggunakan kad khas. Okey, disebabkan yang kedua ni bahan lain dan murid-murid menggunakan kad khas ketika membeli barang keperluan persekolahan. Okey. Okey, Ana Safia sudah betulkan. Erdina. Ialah dengan peranan. Okey. Ingat dengan ni apa? Dengan tu kata tugas Dengan tu ialah kata apa dengan? Dengan kata hubung kan? So tak boleh. Lepas ialah tak boleh ada kata hubung. Lepas ialah kena ada frasa nama. Ialah peranan ibu bapa untuk menyemai budaya. Okey, kita sebenarnya copy saja ayat dia. Dia kata apa ni? Ialah peranan ibu bapa untuk menyemai budaya terbiak menabung dalam diri sejak kecil. Okey, seterusnya cara untuk berjimat. Cara untuk berjimat agar dapat menabung ialah menggunakan kad khas murid yang disediakan untuk membeli keperluan sekolah. Okey, yang ni huraian tak perlu tulis huraian tak perlu tulis. Okey, faham ya semua? Faham. Okey, bagus. Kejut cikgu suara kuat sangat. Okey, Natasha. Kurangkan penggunaan Okey, Natasha dapat jawapan kat mana ni? Adakah Natasha ambil dekat bahan? Ataupun Natasha reka sendiri? Ada. Kurangkan. Okey, Natasha kena ada kepala soalan macam Edina nampak ada langkah-langkah untuk memupuk. Tak boleh terus-terus jawapan. Hidayah ialah Hidayah pun sama. Langkah-langkah untuk buat menabung dan berjimat-jimat ialah cikgu beritahu lepas ialah kena ada frasa nama Apa dia? Siapa yang mengamalkan terbiak menabung ni? Tengok balik bahan balik.
kita hendaklah mengamalkan tabiat menabung dari usia muda. Okey, ingat lepas ialah kena ada frasa nama. Kita tu ialah kata ganti nama diri Selain daripada itu, okey tak kurang tepat bukan selain daripada itu, selain itu selain itu, murid-murid hendaklah menggunakan kad khas ketika beli barang-barang dalam sekolahan. Okey. Untuk hidayah, saya dah buat lebih jawapan. Buat dua saja. Satu daripada bahan satu lagi daripada bahan dua. Okey, faham Okey, Nur Suhada. Berdasarkan bahan satu dan bahan dua, langkah untuk pupuk amalan menabung dan baca mak ialah apa? Main kepanan untuk menyemai budaya dan tabiat menabung dalam diri anak. Okey, murid-murid digalakkan menggunakan galakkan gunakan benda wacana seterusnya. Murid-murid digalakkan menggunakan kad khas ketika membeli barang-barang. Okey, betul. Cuma tanda baca tu kena aware. Okey, baik. Sekarang kita lihat pula, okey ada soalan Ya Nabil, memang kita kena gunakan benda wacana. Okey, sekarang kita lihat pula soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga ni dah tak ada kaitan dengan bahan Soalan ketiga ni kita kena jawab ikut kita punya pengetahuan pengalaman kita sendiri Okey, apa dia punya soalan? Okey, cikgu zoom lagi lah. Ini boleh zoom lah. Hari Tabungan Sedunia disambut pada 31 Oktober setiap tahun agar dapat meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan amalan menabung. Nampak? Cikgu tahu mesti semua first time dengar kan? Mesti semua first time tahu bahawa rupa-rupanya kita ada Hari Tabungan Sedunia. Okey. Apa soalan dia? Okey, ini namanya bahan rangsangan. Okey, soalan dia apa? Pada pendapat anda, apakah sebab-sebab kita perlu menabung wang pada usia yang masih muda? Okey. Cara nak jawab pun sama juga. Sebab-sebab ataupun antara sebab kita perlu menabung wang pada usia yang masih muda ialah ataupun pada pendapat saya sebab-sebab kita perlu menabung wang pada usia yang muda ialah apa dia? Okey So dah boleh jawab. Okay, cikgu ulang balik. Pada pendapat saya sebab kita perlu menabung pada usia masih muda. Sebab kita perlu menabung pada usia yang masih muda ialah apa sebab dia? Berikan jawapan. Okey, Arisa. Okey, jawapan Arisa betul
Yes. Pukul ni 9.30. Kita keluar. Ha. Adik nak sekali? Esok-esok. Wayang-wayang. Kita bincang balik. Soalan ya, soalan 3 dan 4 soalan kebat. Kena jawab mengikut pemahaman sendiri, pengetahuan sendiri. Jawab saja. Maknanya tak ada kaitan dengan bahan dah. Okey, ya lupa nak bagi tahu. Okey, untuk soalan 3 dia ada 4 markah. So kamu kena bagi 3 sebab. Kalau dia 3 markah, 2 sebab. Kalau 4 markah, 3 sebab. Okey, perhatian kepada semua murid yang tengah respon ni, 3 sebab Kenapa kita ni kena menabung? Senang aja alasan dia. Kenapa kita kena menabung? Okey, belum ada yang siap. Okey, tengok contoh yang saya bagi ni macam ni. Boleh jawab. Jawab dekat respon saja dekat Padlet. Padlet tadi cikgu share, mungkin ada yang terkeluar ke apa. Okey, kita ada lebih kurang 15 minit lagi.
Okey, dah ada yang respon Kat mana ni? Aina Safia. Pada pendapat saya, sebab-sebab kita perlu menabung wang pada usia muda ialah okey, banyak kena betul ni. Ialah supaya tak boleh ialah ialah supaya tak sesuai ialah supaya tak sesuai ialah apa? Ialah ialah kita dapat belajar untuk hidup dengan mengamalkan sikap berjimat cermat. Okey, lepas tu nak pisahkan ayat, lebih baik kita gunakan penanda wacana. Seterusnya. So ini yang membezakan jawapan cemerlang dengan jawapan tidak cemerlang. Okey, maka bahasa Seterusnya. Okey, apa sebab seterusnya? Wang tabungan digunakan untuk simpanan masa hadapan dan juga untuk kegunaan ketika kecemasan. Okey, ini baru jawapan yang tepat. Ya, terima kasih. Siapa ni yang buat nombor 3 ni? Dah hilang nombor 3. Sudah. Ni dia. Nurul Hidayah Sekejap. Ain. Ain Safia Okey, terima kasih sebab mencuba Okey, siapa lagi? Okey, Kartik. Pada pendapat saya, sebab-sebab kita perlu menabung pada usia yang masih muda ialah ini pun sama. Ialah okey, lepas ialah kena ada kata nama. Kata nama ialah amalan menabung. Menabung tu kata nama. Alam menabung pula. Menabung dapat menjamin masa hadapan kita, dapat menjamin masa hadapan kita yang lebih cerah. Selain itu, amalan menabung ini dapat meningkatkan prestasi minda kita. Macam mana ni? Meningkatkan prestasi minda kita. Okey, ini kurang relevan. Isi ni kurang relevan. Akhir sekali, amalan menabung ni dapat membantu kita bila kita berada dalam keadaan yang susah. Lebih baik kita gunakan satu saja frasa dalam keadaan kecemasan saja. Kecemasan. Okay, ataupun yang lebih senang, amalan menabung dapat kita letak apa dapat meringankan beban ibu bapa kita. Apa
dia beban ibu kita? Macam mana? Beban macam mana? Kerana kenapa? Kerana sebagai contoh, bila kita dah habis sekolah, kita kena masuk universiti kan. So wang tabungan tu kita boleh gunakan untuk membiayai pengajian kat universiti. So tak perlu gunakan duit ibu bapa. Dan itu amalan menabung dapat meringankan beban ibu bapa kerana kita dapat menggunakan wang tabungan untuk membiayai pengajian di universiti. Okey dah. Okey, apa beza frasa nama dan kata nama? Okey, kalau kata nama satu perkataan saja. Kalau frasa nama dua perkataan ataupun lebih. Contoh, pisang kata nama. Pisang goreng ialah frasa nama. Okey, faham? Daya. Itu beza dia. Frasa nama dia ada dua perkataan atau lebih. Kalau kata nama satu perkataan saja. Okey Okey, sebagai contoh kereta. Kereta ialah kata nama. Tapi kalau kita tambah penerang, kereta yang baru itu ataupun kereta milik ayah, itu dah jadi frasa nama sebab dia panjang. Okey Okey, mana tadi yang cikgu betulkan? Okey, Kartik. Okey, Amir. Pada pendapat saya sebab kita perlu menabung pada usia masih muda ialah kita boleh menggunakan wang untuk kecemasan. Tambah sikit kita boleh menggunakan wang tersebut atau wang tabungan untuk tujuan kecemasan ataupun wang tersebut ketika kecemasan. Setelah itu kita akan pandai menguruskan wang pada masa yang dapat. Ini ayat ni kurang tepat. Seterusnya kita akan lebih berjimat-jimat dengan wang tabungan kita. Amin bagi lebih sekali wang tabungan pada usia muda dapat digunakan untuk pembelajaran tanpa memerlukan bantuan apa. Ya betul. Wang tabungan pada usia muda dapat digunakan untuk tujuan pembelajaran tanpa bergantung dengan bantuan ibu bapa. Tanpa bergantung dengan ibu bapa. Okey. Sekarang tengok pula Isha. Siapa lagi yang belum lewat? Ni mangkuk dia, Mama. Okey, Isnabil. Okey, ialah sekiranya kita ingin belajar Adik tak nak. okey. Ayah tak nak. Nabil panjang sangat. Cuba cut sikit. Sikit. Ialah tak perlu tambah ni. Ialah sekiranya ialah kita dapat mengurangkan beban keluarga kita yang perlu, ialah kita dapat mengurangkan beban keluarga Berbelit-belit ayat. untuk mengeluarkan kos Guna pelajaran. makan guna ni. Okey. Kita ubah bukan pelajaran, kos pengajian atau kurangkan beban keluarga untuk
untuk membiayai. Membiayai itu maknanya bayarlah. Untuk membiayai kos pengajian. Mengurangkan beban keluarga kita untuk membiayai kos pengajian di universiti. Selain itu, wang tabungan juga boleh diguna pakai sekiranya berlakunya kemalangan yang tidak dielakkan. Sekiranya berlakunya kemalangan. Ataupun selain itu, wang tabungan boleh digunakan boleh digunakan. Bukan guna pakai, boleh digunakan. Boleh digunakan sekiranya ataupun terus saja tulis waktu kecemasan, senang. Gunakan sekiranya terlibat dalam kemalangan. Senang. Okey, seterusnya sebagai seorang murid, kegunaan alat tulis penting. Okey, ini isi yang berulang. Okey, lagi Isya. Okey, ialah kita dapat menyimpan wang yang akan digunakan untuk masa depan. Ialah kita dapat menyimpan wang yang akan digunakan pada masa hadapan. Dan dijadikan sebagai wang kecemasan. Seterusnya kita boleh meringankan beban apa untuk membeli kos pengajian. Kos pengajian apa? Di universiti atau college. Okey. Isi terakhir boleh gunakan penanda wacana akhir sekali. Akhir sekali kita dapat membantu mereka. Dapat membantu siapa? Membantu ahli keluarga lah. Untuk menyelesaikan masalah hutang piutang. Masalah hutang dan juga boleh digunakan tanpa had. Macam kad kredit pula, gunakan tanpa had. Kalau kad kredit boleh guna tanpa had. Kalau tabung ni, kalau kamu simpan juta tu tak apalah. Untuk bantu ahli keluarga. Ataupun lebih senang, sekali kita dapat bantu ahli keluarga untuk menyelesaikan masalah hutang. Ataupun kita dapat membantu ahli keluarga yang menghadapi masalah kewangan. Kita ambil umum saja. Baru ayat tu cantik. Okey, siapa lagi? Arisa. Ini dah tunggal langgang sikit lah. Ialah kita dapat mengamalkan sikap berjimat cermat. Setelah itu kita dapat mengelakkan diri daripada bersikap daripada sikap boros ataupun membazir. Okey, boros membazir itu sama, ambil satu saja. Boleh. Amalan menabung juga. Akhir sekali, amalan menabung juga boleh dapat digunakan. Amalan menabung. Wang tabungan. Wang tabungan ataupun wang simpanan. Wang tabungan juga dapat digunakan semasa kecemasan. Okey Arisa, tahniah.
Okay, Izian. Kita dapat mendisiplinkan diri dengan cara menabung. Kita dapat mendisiplinkan diri dengan mengamalkan amalan menabung. Selain itu, kita dapat menggunakan wang yang telah kita tabung. Tak payah, senang cerita wang tersebut saja. Wang tersebut sekiranya berlaku kecemasan. Sekali kita dapat menyara kos secara diri. Sekali kita dapat menyara kos secara diri yang kian meningkat. Kos secara hidup. Kos secara hidup yang kian meningkat. Lebih baik kita gunakan semakin lah. Yang semakin meningkat di usia yang akan datang. Pada masa akan datang. Okey, lagi? Okey, siapa lagi yang cikgu belum semak? Cuba respon sikit. Sebab cikgu nampak. Erdina. Okey. Okey, lain bengang sebab dah 9:30 Okey, kejap ni last, Erdina last Ialah menabung dapat memberikan perendahan awal kepada mereka tentang kebolehan menabung. Uish, macam baik kamu ni. Ialah amalan menabung dapat Salah ke cikgu? memberikan perendahan awal. Kurang tepat lah. Cikgu tolong betulkan. Okey, yang ni tak perlu ada ni. Sebab ni umum. Dia suruh tanya, dia tanya kita apa sebab-sebab kita ni kena menabung. Bukan kita nak Kita lagi. lah, bukan orang lain. Oh, kita. Kita. Okey. Sebab dia tanya pendapat kita. Nampak? Pada pendapat saya. Setelah Okey. itu. Saya untuk orang umum tak ada Lebih baik kita gunakan kita lah. Kita lah. Kita boleh, kita apa. Dan itu kita dapat menggunakan wang tabungan pada waktu kecemasan. Khususnya, kita dapat memupuk mereka. Senang cerita, Erdina tengok balik jawapan yang kawan-kawan bagi. Itu semua betul. Contohnya kita boleh gunakan wang tersebut untuk membiayai pengajian universiti. Kita boleh gunakan wang tersebut untuk tujuan kecemasan. Wang tabungan juga kita boleh gunakan untuk membantu ahli keluarga yang memerlukan wang. Macam tu. Ataupun dengan cara menabung, kita boleh mendisiplinkan diri kita. Sebab bila kita ni menabung, kita akan ada sikap bercemat-cemat. So nak beli apa-apa pun kita akan berfikir 2 kali. Okey. Baik. Ini nasib geng SPM Pro kena palau. Siapa ni? Cikgu, alamak, sorry cikgu tak baca. Okey, sekarang dah 9:30 dah. So, cikgu nak stop kelas sampai dekat sini. Okey, untuk minggu depan kita akan belajar pemahaman juga tapi petikan sastra. Ini pemahaman umum yang itu petikan sastra. Okey. So, sekian saja kelas hari ini. Semoga berjumpa pada minggu hadapan. Okey, assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama.